Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Kai. Macam biasa aku cerita pasal bola sepak tempatan. Tapi untuk video kali ni aku nak tutorial sikit macam mana nak main board game gila bola. Kalau korang nak tahu, board game ni dipublish oleh Meja Belakang. Banyak produk board game yang diorang buat, so korang boleh check it out. Diorang punya board game dekat Meja Belakang. So untuk board game gila bola ni, basic dia korang boleh main ke 2 ke 6 player lah. Basic 2, maksimum 6. Dan duration biasanya orang main bawah 60 minit, bawah sejam. Kalau korang power mungkin boleh habiskan dalam 30 minit macam tu. Basically, tema board game gila bola ni dia follow scene bola sepak Malaysia kita, Liga Malaysia kita. Tapi kita tak pakailah official nama team yang ada. Kita alternate sikit menggunakan nama-nama negeri. Dan as a fans, aim korang adalah untuk menangkan favourite team korang dan kalahkan korang punya rival lah, opposite team. Okay, sekarang aku nak cerita komponen-komponen bila korang beli basic board game gila bola ni. Basically dekat depan aku ni adalah basic setup dan aku nak disclaimer sikit lah. Depan aku ni adalah prototype saja. Kalau korang beli set yang proper nanti korang akan dapat yang lagi power lah, diorang punya printing and everything. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana basic setup komponen-komponen yang ada dalam board game gila bola ni. First thing first, korang pilih 7 team je untuk korang main dalam game ni. Macam kat depan ni aku dah set up 7 board, which mean 7 team lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya korang set up ranking board team yang korang dah pilih tadi. So maksudnya kalau ada team Selangor dekat tie board ni, dekat ranking board pun mesti ada team Selangor. And then korang set up away token pula. Sama juga macam ranking board dengan tie board. Kalau ada team dekat sini, korang kena ada team dekat away token juga. Macam aku cakap tadi, player yang boleh main dalam satu-satu game tu 2 ke 6 player. So untuk video tutorial ni, aku tunjukkan contoh macam mana nak main dengan 4 orang player. Untuk player setup, aku bagi contoh setup untuk 4 players lah. Dekat sini ada 4 team untuk 4 players. Dan first thing first, korang kena set up bus ni. And then korang ada satu favourite team korang. And then ada backup team. Dan seterusnya ada rival team. Sama juga dengan ketiga team yang lain, korang akan ada basic set yang sama lah. Seterusnya aku nak tunjukkan korang apa yang ada dekat dalam board ni lah. Ini 1, 2, 5 ni adalah fuel. Dalam bahasa Melayu dia minyak. Dan seterusnya dekat depan ni ada 2+, 2+, 2-, 1+. Ini adalah skor untuk next game. Dan ini adalah korang punya match card. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk macam mana nak set up team. First, korang dah tahu korang nak support siapa. Macam aku ambil contoh sekarang, aku akan support Kuala Lumpur. So aku akan ambil satu favourite support token Kuala Lumpur. And then sama juga dengan player-player lain, diorang akan ada favourite support token diorang. Seterusnya, untuk token-token yang lain, korang kena bahagikan by colour, ikut colour dia. Kalau colour biru, korang kumpulkan dekat satu tempat, colour biru, which mean diorang punya backup team. And then, untuk rival team, warna merah, korang kumpulkan dekat satu tempat, rival team. Dan basically, korang akan cong lah. Dan setiap player akan pilih backup team diorang dan pilih satu rival team diorang. Dan make sure backup team dan rival team ni tak sama dengan favourite team. Contoh aku bagi sekarang ni, aku punya favourite team adalah Kuala Lumpur City. Dan aku akan pilih satu backup team, which means Selangor. Kalau contohnya aku pilih backup team adalah pasukan Kuala Lumpur City, itu tak dikira lah, aku kena tukar kad lain. Dan aku sekarang ni pilih backup team Selangor. Dan rival team aku adalah Penang. So sekarang ni aku dah ada satu favourite team Kuala Lumpur, backup team Selangor dan rival team Penang. Lagi satu aku nak ingatkan dekat korang, untuk backup team dengan rival team, korang make sure korang tak bagi tahu dekat player-players lain. Jangan bagi tahu opponent korang siapa backup dan rival team korang. Korang kena sembunyikan dia macam ni. Okay, baik, seterusnya kita dah menghampiri untuk cara-cara main board game ni. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk macam mana kita nak set up bus ni. Bus ni korang macam biasa lah, bus kena duduk dekat home team korang. Macam Kuala Lumpur City akan duduk dekat Kuala Lumpur City, Kedah akan duduk dekat Kedah, Selangor akan duduk dekat Selangor dan Penang akan duduk dekat Penang. Sekarang aku nak tunjukkan kat korang macam mana nak set up away token ni. First thing first, korang pilih
mana korang nak start. Contohnya aku nak start dengan Sabah. So untuk team Sabah, away token dia perlu diletakkan ke posisi nombor 4 board game ni, which means kalau Sabah dekat sini, kau akan kira 1, 2, 3, 4 dan kedudukan Sabah adalah akan menentang pasukan Penang. Dan seterusnya, untuk away token pasukan Johor akan diletakkan menentang Melaka. Seterusnya, Kuala Lumpur City, team favourite aku untuk tutorial kali ini, akan diletakkan menentang pasukan Selangor, dan pasukan Kedah akan diletakkan menentang Sabah. Penang akan diletakkan menentang Johor. Melaka akan diletakkan menentang Kuala Lumpur dan Kedah, dan Selangor akan diletakkan menentang pasukan Kedah. So this is the basic setup sebelum korang start betul-betul board game Gila Bola. Sebelum korang start board game Gila Bola ni, setiap player make sure korang dapatkan 10 token minyak. Orang putih cakap fuel. Contohnya dekat depan aku ni, aku akan terus ambil 10 token minyak. 4, 5 plus 5, which means 10 lah. Basically korang boleh je nak ambil satu-satu ke, nak ambil dua ke, nak ambil 5 ke, terpulang. Seterusnya setiap player akan dapat 7 mesh card. Korang ambil random lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan make sure macam backup team dengan rival team tadi, korang kena rahsiakan mesh card ni daripada player-player lain, daripada opponent lain kalau korang nak menang dalam board game ni. Sebelum kita start game ni, make sure every player ada satu favourite team, satu backup team, satu rival team, 7 mesh card dan 10 fuel dan satu bus yang berada di board home masing-masing. Ok, untuk main game ni sebenarnya ada 3 round lah. Basic dia memang 3 round je. So untuk first round ni, aku akan tunjukkan korang macam mana nak buat movement dia, macam mana nak jalan dia. Macam korang tahu tadi, aku punya favourite team adalah Kuala Lumpur. So aku akan, sekarang ni aku decide nak jalan satu pergerakan ke arah satu board ni. So bila aku gerak satu board, aku kena letak satu minyak satu fuel aku akan korbankan untuk melambangkan satu pergerakan. So kalau aku jalan 2 board, aku kena korbankan 2 fuel. So sekarang ni kita back to basic. Kita gerak satu board untuk support. Aku punya backup team adalah Selangor. So sekarang ni aku akan letak mesh card untuk support aku punya backup team, dan aku decide untuk letakkan card ini. Pasal card, macam mana strategi nak menang, tips, trik, jadi aku cerita. Korang relax. Sekarang ni aku nak bagi basic dulu, bagi korang faham. Sebenarnya kad-kad yang ada dekat tangan korang ni ada 3 jenis. Satu adalah warna merah. Ini untuk korang support away team. Sebenarnya korang akan dapat satu lagi jenis kad berwarna biru untuk korang support home team. Dan seterusnya korang akan dapat kad berwarna kuning untuk dapat special effect bila korang move dekat tile board ni nanti. Sebagai contoh tadi, aku dah letak satu kad dekat board pasukan Kedah, dan kad yang aku letak adalah kad untuk support away team, which means aku punya backup team Selangor. So sekarang ni apa yang ada dekat depan mata korang ni, ini adalah kad untuk bagi satu gol kepada pasukan Selangor. Kalau kad lain mungkin akan dapat 3 gol dan 2 gol. So terpulang pada strategi korang nak letak berapa kad untuk support backup team, atau nak melangkah mayat rival team korang atau opponent team korang. Selain ada kad merah dengan biru, kita juga ada kad warna kuning. So aku nak tunjukkan korang macam mana nak main kad kuning ni. Contoh dekat tangan aku ni ada reverse card. So untuk kad kuning, korang tak perlu face down, korang just letak je dekat depan board ni. So efek dia akan terjadi kepada player-player yang sampai dekat board ni lah. Contoh reverse gear. Bila team yang sampai dekat board ni, dia ada option untuk reverse balik ke board seterusnya. Itu contoh untuk kad reverse gear. Selain basic move yang aku explain tadi, korang juga ada free action. Dalam free action ni, korang boleh korbankan 2 kad di tangan untuk dapatkan 1 kad dekat deck. Selain tu, korang juga boleh korbankan 1 fuel untuk dapatkan 1 kad. So sekarang ni ada 2 fuel,
aku akan ambil satu fuel dan aku akan dapat satu kad baru daripada deck yang baru. Dan free action seterusnya, korang boleh korbankan 2 kad untuk dapatkan satu fuel. Selain tu, dalam game ni korang boleh tontong minyak. Kira boleh share minyak dengan member lah. Kod-kod lah member kau tu baik dengan kau boleh share dengan dia. Contohnya dekat depan ni ada bas Kuala Lumpur dengan Kedah di bot yang sama. So, andai kata Kedah ni nak bergerak ke Home Melaka, dia menggerakkan 2 bot, so kau boleh decide untuk join dia bergerak sama juga dekat Home Melaka dengan tontong minyak. So kalau 2 pergerakan, korang boleh tontong satu kepada member korang tu, satu minyak untuk korang. So boleh jimat lah sikit dekat situ. Tapi ada kata korang tontong minyak dengan tim Kedah ni, just tim Kedah je lah yang boleh letak mesh card dia. Untuk tim korang tak boleh letak mesh card ni. Macam mana setiap round tu nak tamat? Contohnya pasukan Selangor ni gerak ke satu bot ni dan dia letak satu kad dekat bot ni, dan total kad yang ada dekat bot ni adalah 4 kad. So itu menandakan yang round tu dah tamat. Dan player yang tamatkan round first tadi, dia akan dapat first player token, menandakan dia akan jadi first player yang akan start second round nanti. Dan first player yang akan start second round nanti akan dapat satu extra daripada match deck. Ok, sebelum kita kira result match ni, korang kena make sure letak satu kad dekat setiap bot. Ambil satu kad dekat match deck ni dekat setiap bot macam ni. Alright, lepas tu baru kita boleh reveal match result dekat setiap bot ni. Kita start dengan bot yang ini lah. Ada 3 home match card dan 2 away. So dekat sini ada 5 gol yang terhasil untuk pasukan home, pasukan Sabah. So dekat sini ada satu kad Park the Bus, which mean dia akan tolak satu kad dengan jaringan yang lebih besar. Dekat sini ada 2 jaringan, so 2 jaringan ni tak dikira lah. So pasukan Kedah hanya dikira dengan satu jaringan. Dan keputusan akhir untuk bot yang ini adalah pasukan Sabah mendahului dengan 5 gol, menewaskan pasukan Kedah dengan 1 gol. Kalau korang perasan, dekat kad away pasukan Kedah ni ada negatif 1. Skor ni kita akan carry forward ke round tu. So untuk make sure kita tak lupa, kita akan letak negatif 1 ni dekat sini. Dan pasukan seterusnya yang akan dapat efek ni adalah pasukan Kuala Lumpur City yang berada di bot yang sebelah lagi. So untuk round 2 nanti Kuala Lumpur City akan move ke bot yang sebelah sini dan Kedah akan move ke bot sebelah sini. So efek negatif 1 akan efek kepada pasukan Kuala Lumpur. Ok, lepas review satu bot, korang kena review every bot lah untuk kirakan kedudukan pasukan-pasukan yang lain. Dan lepas korang review dan kira semua skor yang ada dekat bot ni, korang kena update lah juga ranking yang ada dekat sini. Benda ni bukan saja-saja dia letak. Contohnya, kita dah review, dah kira match di antara pasukan Sabah menentang Kedah 5-1. Dan pasukan yang menang macam biasa lah akan dapat 3 poin. Kalau andai kata keputusan dekat bot ni seri, dia akan dapat 1 poin. Untuk case ni, pasukan Sabah akan dapat 3 poin. Aku akan update 3 poin dekat sini dengan goal different 5 tolak 1, 4. Dan pasukan Kedah akan dapat 0 poin. Dan goal different dia negatif 4. Dan korang akan kira semua result-result yang ada dekat bot ni lah untuk first round ni. Selain korang update secara manual, kita orang dah sediakan juga apps yang lebih mudah untuk korang update di dalam apps tu dan terus kira ranking terkini pasukan korang. Ok, sekarang ni kita dah settle round first. Aku nak explain macam mana kita nak start dengan round 2 pula. Untuk round 2, kad kuning just stay je dekat bot yang sama macam round first tadi. Sama juga dengan bus, korang kena stay dekat bot yang sama macam first round tadi. Cuma yang perlu berubah adalah kedudukan away team. Contohnya Kuala Lumpur tadi akan move ke next home base Sabah dan Kedah akan next ke Johor. Penang akan next ke Kuala Lumpur, Melaka akan pergi ke Kedah, Selangor akan pergi ke Penang
Sabah akan pergi ke Johor dan Johor akan bertemu dengan Selangor. King bertemu King. Seterusnya, every player akan dapat extra 7 kad lagi. So dekat tangan aku ada baki 5 kad. Aku akan tambah 7 kad daripada match deck dekat tengah ni. Selain dapat extra card, every player juga akan dapat extra fuel, minyak, berjumlah 5 minyak. Okay, lepas dah set up semua card ni, korang boleh start second round ni dengan player yang dapat first player token ni. Korang akan main second round ni sama juga macam first round tadi, sehinggalah korang dapat result siapa ranking tertinggi. Dan habis second round, korang akan start pula dengan third round. Cuma third round ni ada perbezaan sedikit macam mana nak tamatkan match third round ni. Macam first dan second round tadi, korang akan tamat round tu bila ada 4 match card kat dalam satu board. Tapi untuk third round ni, korang akan tamat round tu bila ada 7 card dalam satu board. Dan special juga untuk third round ni, every movement korang boleh letak maksimum 2 card. Macam first dan second round tadi, korang just boleh letak 1 card je kan. Tapi untuk third round ni, korang boleh letak 2 card. Dan macam mana nak tamatkan third round ni, bila ada 7 card dekat dalam satu board, itu menandakan game tu dah tamat. Dan korang boleh kira all the result dekat ranking ni. Lepas settle first round, second round dengan third round, benda ni yang menentukan sama ada team korang champion ke tak champion, iaitu total victory point. Okay, untuk tamatkan board game gila bola ni, first thing first korang kena reveal lah siapa backup team korang, siapa rival team korang. Dan based on favourite backup dan rival team ni, korang boleh tentukan berapa point yang korang collect based on ranking kedudukan team korang tu. Macam mana korang nak tahu berapa point yang korang collect, berapa total up point korang? Korang boleh tengok carta yang kita orang sediakan ni. Settle, kira total point ni, player yang dapat point yang paling tinggi, dialah champion gila bola. Alright, settle tutorial board game gila bola. Board game yang paling power dalam abad ni yang pernah aku main. Kalau korang nak dapatkan board game gila bola yang paling power ni, korang boleh dapatkan dekat mystarter.com atau korang boleh follow meja belakang. Jangan lupa follow juga Surat Bidah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.